Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk anda-anda semua. Apa khabar anda semua? Ya, saudara tamparan maut orang pertama yang muncul ya. Saudara Hafiz Wan Basirun, apa khabar? Waalaikumsalam. Agnes Wong CF, how are you Agnes? Ibrahim Cik Muda, Mustafa Ilyas. Saudara Jambaria Abdullah, Saudara Abdullah Hadi Sharif, Saudara Ahmad Mohaini, Puan Zainah Latif, Khairul Pak Lang, apa khabar Khairul? Saudara Syah Ibrahim, sahabat malam menemani saya ya. Saudara Izam Osman, apa khabar saudara? Saudara Rashid Jamil, Saudara Adnan Matno, saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa bahagia. Haji Wan Ismail, apa khabar Wan? Ahmad Saparwan, Saudara Rosli Kili. Tidak ketinggalan juga Saudara Syuhami Megat Rizwan, Cik Nur Saili, bersama sejiwa, sehati sejiwa ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Empat Tulang Kering, Syarifuddin Syahari, apa khabar sahabat? Pak Yung, Joka, Rubidin, apa khabar Bi? Bi hadir bersama dengan pasangannya ya. Doa saya sentiasa bahagia anda semua. Pok Jat, apa khabar Pok Jat? Saudara Wak Sukimin, Salam, Saudara Halim G, Saudara Fuad Rahman. Saudara makan apa malam ni Saudara Fuad? Saudara Kamal Awang, Hamizan Adnan, Saudara Husman Nur, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Akan saya santuni usai pencerahan nanti saudara ya. Baik. Seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku hari ini berhubung dengan COVID-19 ya, kuih saruh Malik Manjo, Saudara Zakir. Hari ini hari Khamis 9 September 2021. Saya melihat bahawa kedudukan virus corona masih belum lagi usai di negara kita ini. Walaupun ada sedikit pengurangan, penurunan tapi masih lagi tinggi saudara. Sebab semalam 19,733. Tapi hari ini 19,307, masih lagi pada lingkaran 19,000 saudara. Di Perlis, duhai Pak Nazil, tiba-tiba saja Perlis meningkat amat menggerunkan. Tiba-tiba daripada 74 hari ini 108 orang warga Perlis yang sudah dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kedah ada sedikit penurunan daripada 1,564 kepada 1,355. Penang juga susut sedikit daripada 247 kepada 2,243. Di Perak meningkat terus yuk. Semalam 1,319, hari ini 1,341. Tiada kelegaan di Perak. Di Selangor nampak gayanya ada sedikit lega. Semalam 2,989, hari ini 2,700. Sementara itu di wilayah Persekutuan juga ada susut daripada 537 kepada 513. Kita berdoa agar Selangor dan wilayah Persekutuan terus susut. Di Putrajaya juga susut daripada 9 kepada 28, masih lagi 2 angka. Di Negeri Sembilan juga alhamdulillah terus menurun daripada 256 kepada 207. Tetapi di Melaka memperlihatkan ada sedikit peningkatan daripada 375 kepada sedikit kurang daripada 375 kepada 340. Tetapi di Johor nampak gayanya dia naik balik. Semalam dah cantik dah 1,867, tiba-tiba hari ini dia naik balik 2,032. Di Pahang susut sedikit daripada 700 kepada 661. Di Terengganu terus meningkat saudara ya. 2 hari berturut-turut Terengganu meningkat. Semalam 904, hari ini 910. Begitu juga di Kelantan. Di Kelantan nampak gayanya susutnya sedikit sangat. Masih lagi dah 3 hari 1,400 ni. 3 hari dulu 1,458. Semalam dia naik 1,471. Hari ini dia susut sikit 1,438. Angkanya masih lagi 1,400 di Kelantan. Jadi warga Kelantan harus berusahalah sedaya mungkin untuk
kita memutuskan jaringan virus corona ini. Pastikan jaga kebersihan diri, kalau tiada keperluan jangan keluar rumah saudara. Di Sabah nampak gayanya ada peningkatan balik. Sebab semalam susut sedikit 2067, hari ini dia naik pada 2298. Begitu juga di Labuan. Tiba-tiba di Labuan dah cantik single digit. Tapi hari ini dia naik balik daripada 7 pada 15. Begitu juga di Sarawak terus meningkat saudara. Daripada 3,100 kepada 3,118. Jadi setakat hari ini Sarawak masih terus menjuarai. Yang terbanyak di Sarawak dah masuk hari yang keempat, 3,000 saudara. Mula-mula 3,714, 4 hari dulu. Kemudian dia susut sedikit 3,200. Dan kemudian semalam dia susut sedikit 3,100. Cuma hari ini dia naik balik 3,118. Sarawak dah akan menjalankan dia punya pilihan raya umum. Jadi harap-harap warga Sarawak dapat segera memutuskan jaringan ini. Untuk setakat hari ini 9 September jumlah terkumpul untuk bulan ini saudara ya adalah 173,520 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan mulai esok 10 September ini kenyataan daripada Majlis Keselamatan Negara bahawa mulai besok rentas daerah dibenarkan. Tapi kepada individu yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Pasangan suami isteri yang selama ini terpisah, yang berada dalam suasana jarak jauh, mereka yang lengkap divaksin dibenarkan untuk merentas negeri. Begitu juga ibu bapa yang telah mendapat 2 dos vaksin dibenarkan merentas negeri untuk bertemu anak-anak mereka yang berusia 18 tahun. Ya, untuk makan di premis makanan untuk pelanggan yang lengkap menerima 2 dos dibenarkan, begitu juga aktiviti pelancongan. Tapi hanya dibenarkan dalam negeri yang sama. Artinya kalau di Langkawi itu untuk warga di Kedah saja. Di Perak tak boleh pergi lagi, di Pulau Pinang tak boleh pergi lagi. Orang Perak nak pergi Pulau Pinang pun tak boleh melancong lagi. Itu dia hanya negeri yang sama. Artinya kalau ada Kuala Lumpur nak pergi ke Selangor boleh. Tapi di negeri yang lain tak boleh. Tak boleh nak melintas ke Port Dickson. Tak boleh. Jadi itu pelancongan, aktiviti pelancongan hanya dibenarkan dalam negeri yang sama. Begitu juga melibatkan penginapan di hotel dan homestay bagi individu yang telah lengkap 2 dos. Saudara ya. Selain daripada itu, Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 turut bersetuju melonggarkan SOP bagi aktiviti sukan, riadah dan rekreasi untuk negeri-negeri yang berada di bawah fasa 1. Jadi antara ketetapan yang diizinkan itu fasiliti sukan dan rekreasi komersial tertutup indoor dibenarkan beroperasi dengan kawal selia hanya kepada pelanggan yang telah lengkap divaksin. Jadi penggunaan fasiliti kelengkapan alat sukan tersebut perlu dilakukan secara janji temu di samping mematuhi SOP. Sementara itu bagi negeri fasa 1 pula sektor perdagangan dan pengedaran. Ini yang dinantikan oleh warga kita. Iaitu bagi fasa 1 sektor perdagangan dan pengedaran. Perniagaan kedai bunga, nursery, kedai peralatan outdoor dan galeri perumahan akan mula dibenarkan beroperasi mulai besok. Mudah-mudahan dengan usaha begini adalah ruang, adalah cahaya sedikit untuk kita mula untuk mencari sumber pendapatan. Ya, saudara Effendi, Waalaikumsalam, saudara Syali Ahmad. Selamat malam, semoga semuanya sejahtera. Baik, saudara, kita pergi sedikit di atas kerah singkat, iaitu pedoman Islam dalam menghadapi wabak. Jadi kita sekarang ini dilanda oleh ujian dengan tersebarnya COVID-19 di seluruh negara, bukan di seluruh negara, di seluruh dunia. Jadi sudah lebih 2 tahun virus corona ini mempengaruhi aktiviti hidup kita. Berbagai cara pengubatan dikaji dan diamalkan oleh manusia. Jadi Islam adalah din yang lengkap, sempurna dan menyeluruh. Jadi seharusnya kita hayati bagaimana prinsip asas Islam dalam hal kesihatan dan perubatan. Dan kita harus meyakini bahawa Allah yang menurunkan penyakit dan Allah jugalah yang akan menyembuhkan setiap penyakit itu sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan aku. Itu kalau kita sakit, yang akan menyembuhkan kita tak ada orang lain, hanya Allah SWT.
Tuan, semua penyakit termasuklah COVID ni ada ubat kecuali mati. Ini Sahih Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan ubatnya juga. Jadi konsep rawatan dan perubatan dalam Islam melarang kita menggunakan bahan yang haram dan memudaratkan sebagai ubat. Kerana itulah umat Islam wajib berikhtiar mengikut apa yang digariskan oleh syariat dan kita harus bertawakal. Kawalan penyakit tidak boleh mengubah syariat, tetapi syariat Islamlah yang membentuk kaedah dan SOP dalam pencegahan. Jadi wabak yang diturunkan oleh Allah adalah ujian untuk orang yang beriman. Umat Islam yang dimatikan Allah dengan asbab wabak, maka kematiannya adalah syahid dengan syarat dia redha dan bersabar dengan ujian Allah. Ingat saudara, umat Islam diberi pedoman hidup. Sungguh rugi jika mereka tersasar dari pedoman tersebut. Itulah sedikit tazkirah saya, pengenalan saya berhubung dengan mana tadi ni dah hilang dah. Ini untuk kawan-kawan Instagram ni. Aduh. Sekejap saja, saya ada sedikit apa ini, Instagram ada sedikit masalah. Saya harus tiba-tiba salah tekan ni. 第一位观察员是。 Okey, saudara, kadang-kadang biasalah dalam usia saya begini ni, saya bukan pakar sangat, tiba-tiba hilang dalam Instagram. Jadi saya harus menyantuni teman-teman yang bersama dengan kita dalam Instagram, ya, saudara Muhammad Indra, saudara Aris Arif, saudara Joe Ringu, saudara. Mutiara kata kita hari ini kiriman sahabat saya, saudara Hibil. Apa khabar saudara Otai 67? Menurut saudara Hibil Hasan, cikgu pencen ni, saudara, dia kata kedamaian tidak terdapat dalam dunia luar, tetapi terdapat dalam jiwa manusia itu sendiri. Itu kata Waldo T. Jadi jika hatimu ikhlas, insya-Allah rezekimu deras. Jika hatimu tulus, insya-Allah rezekimu tidak akan pernah putus. Jadi tidak ada manusia yang lebih menghiburkan daripada orang yang punya lain kecuali ragu. Jadi kalau kita sentiasa merasa ragu, maka orang itu akan sentiasa dalam keadaan hibur. Terima kasih saudara Hibil dengan kata-kata mutiaranya. Saban hari beliau mengirim kepada saya. Saya harap teman-teman semua dapat menikmati dan juga menjadikan kata-kata mutiara itu sebagai sebahagian daripada pedoman kehidupan kita, saudara. Baik. Salam impian, moratorium dan kumpulan wan simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Dalam keadaan begini, Parlimen insya-Allah hari Isnin nanti akan mula bersidang. Kita mengharapkan agar dia diperbincangkanlah segala masalah kewangan negara kita ini. Begitu juga dengan isu moratorium, masih lagi belum ada perkabaran yang saya perolehi untuk saya beri pencerahan. Dan Menteri Kewangan, Bank Negara pun tidak ada menyatakan tentang kedudukan pengeluaran RM10,000 secara tuntas. Yang ada adalah masih lagi mereka yang sedang memohon, proses untuk permohonan mereka, setengahnya ada yang dah dapat, ada yang tak dapat. Ya, saudara, Pukat XSC nampaknya semua buat pekak, bro. Memanglah gitu nampaknya, saudara. Saya lihat sekarang ni untuk 2-3 hari ni, sejak mereka berada di kementerian masing-masing, isu kumpulan wang simpanan pekerja ni masalah sepi. Apakah cukup sekadar pengeluaran RM1,000 sebulan? Ini yang kita tuntut. Tapi nak buat macam mana, saudara? Mereka berada dalam, mereka yang berkuasa. Kita ni rakyat biasa, saudara, kita terimalah apa yang adanya. Tapi kita harus menuntut. Tidak boleh berhenti menuntut. Jadi sebab itulah, tajuk perbincangan kita malam ini adalah 9 tuntutan rakyat. Rakyat menuntut. Saya harap agar pimpinan di anjung kuasa dapat mendengar. Ini adalah kehendak dan tuntutan rakyat, saudara.
Sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu apa kata pantun Pak Nazil. Beliau dalam keadaan yang tak sihat pun masih lagi mengantar ini pantun kepada kita untuk kita berkongsi bersama. Jadi saudara, kadang-kadang dia kata kalau tersilap tu janganlah marah. Maklum sajalah usik-usik emas ini. Terima kasih Pak Nazil setia menyantuni pantun-pantun untuk pelayar-pelayar yang bersama dengan saya saban malam. Kata Pak Nazil, menjadi tamu di Pulau Bangi, besar hati, mata berlenang. Orang berilmu, berakhlak tinggi, sampai mati orang mengenang. Jadi mereka yang punya ilmu, yang punya akhlak yang baik, sampai mati pun akan dikenang. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi kita berusahalah ke arah itu. Khabar Saudara Rahman Ramli, Saudara Pukat SX, Menteri Kewangan memang saya kadang-kadang bukan saya tak mau menyantuni amarah setara, tapi kadang-kadang saya haraplah agar Kementerian Kewangan, pegawainya dapat dengar kelintihan rakyat. Ya, Saudara, apa khabar Saudara Kamal Ahmad? Ya, makan tidur. Bosku je yang boleh buat kerja tu. Begitulah keadaannya saudara. Kita mengharapkan adanya pemimpin yang dapat mendengar, yang perhati dengan masalah rakyat. Kemudian kata Pak Nazir lagi, makan biskut madu kelulut, sedapnya rasa di bawah redup. Bercakap ikut sedap mulut, boleh membinasa seluruh hidup. Sebab itu kepada teman-teman, Pak Nazir memberi peringatan kepada kita. Jadi janganlah kita bercakap ikut sedap mulut. Dia kata, nanti kerana ini boleh membinasakan kehidupan kita. Ya, saudara Zulkifli bin Muhammad, dia pesan pada Pak Nazil. Bukan Pak Nazir ya, Pak Nazil. Nazel, supaya menjaga kesihatan dan SOP. Sebab di Perlis pun dah naik dah tu, 107 orang. Saudara. Baik. Sebelum saya memberi pecahan selanjutnya, saya tetap akan memberi peringatan kepada mereka yang menyunting live saya untuk dimasukkan dalam channel YouTube. Bahawa apa yang anda lakukan, suntingan yang anda buat, semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang culipan, sebarang suntingan yang anda lakukan. Nak guna, gunalah sepenuhnya. Kalau nak guna pendek-pendek begini-begini, anda terimalah tanggungjawabnya. Saya tak bertanggungjawab. Sebab kadang-kadang apa yang anda sunting itu lari daripada maksudnya. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Mat Amri Ayah, duit sendiri pun susah nak bagi. Bukan minta duit kerajaan. Betul saudara. Ini yang membuatkan kita terasa hati sangat. Jadi dalam pencerahan ini, saya mohon agar kita menyantuni dengan bahasa-bahasa yang baik. Kalau tak bersetuju, kita zahirkan pandangan anda. Ini adalah pencerahan politik yang saya ambil, yang saya titipkan daripada apa yang ada dalam media sosial, berita arus perdana dan sebagainya. Serta juga bicara dengan teman-teman saudara. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan sekarang ini sebenar-benarnya ialah masa. Sepatutnya dalam waktu-waktu tempoh awal Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, memasuki pejabat di Anjung Kuasa Distrik Perdana, mungkin hari ini belum masuk lagi. Sebab beliau masih lagi kuarantin selama 14 hari ya. Jadi saya ingin berseru pada warga UMNO khususnya di peringkat cawangan, di 3 peringkat, iaitu pemuda, puteri, wanita dan cawangan sendiri. Iaitu maka segeralah hulurkan bantuan. Bantuan itu tak semestinya dengan RM1. Hulurkan bantuan atas kemampuan kita membantu mereka bagaimana, tunjuk ajar macam mana mereka nak mendapatkan segala ini peruntukan-peruntukan atau bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Dan jangan kita sisihkan mereka. Saya dah bagi tahu berkali-kali, kita jangan amalkan kroni. Jangan hanya untuk orang keliling saja. Jadi kerana dia ni sokong aku, orang ni tak sokong aku, dibiarkan. Tak boleh. Kita harus menyantuni rakyat sepenuhnya. Bukan ahli-ahli UMNO, tapi rakyat sepenuhnya. Tak pedulilah daripada keturunan dan sebagainya. Sama ada dia dari segi warga bangsa Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan. Ini untuk teman-teman kita yang menjadi ketua-ketua cawangan, pimpinan UMNO di cawangan-cawangan di Sabah. Santuni mereka. Anda lebih berinformasi dan kumpulkan data-data itu, bawa ke bahagian. Biar pula pimpinan bahagian itu bertemu dengan pimpinan-pimpinan
yang tertentu untuk menyelesaikan, menghuraikan segala masalah. Sebab saya lihat masih banyak lagi. Saya dapat kiriman mengatakan bahawa masih ramai yang tercicir. Kerana terutama lagi ramai yang tua, yang dah bersara, tapi mereka tidak ada pendapatan. Malahan mereka yang muflis, yang tidak adalah rekod dalam Jabatan Hasil Dalam Negeri LHDN. Jadi kalau nak beri bantuan pada semua, patutnya jangan hanya menggunakan data daripada LHDN, tapi gunakanlah daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Ini yang tentu ada yang jelas di mana alamatnya. Walaupun kadang-kadang mereka dah berubah-ubah alamat, tetapi sebagai ketua cawangan, pimpinan Perang UMNO cawangan, santuni mereka ini. Bukan hanya menentu tengok cek dalam data LHDN tak ada, tak dapat layak, tak boleh. Sediakan borang, macam mana nak diselesaikan. Berfikirlah di luar petak sedikit. Jangan kita pakai data LHDN saja, daftar pendaftaran negara. Sebab yang pegang kad pengenalan adalah rakyat Malaysia. Jadi golongan yang kita katakan tercicir ramai. Malahan mereka pun tak ada pula untuk memperolehi pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi mereka terbiar. Bantuan tak sampai. Nak minta daripada KWSP, mereka dah tak ada kesimpanan KWSP. Usia dah lewat 55 tahun. Jadi kena ada keprihatinan. Saya haraplah supaya jangan kita abaikan setiap warga di negara kita ini apabila pimpinan negara telah pun mengumumkan peruntukan diberi bukan sikit, 3 bilion, dan menurut pada Yang Amat Perdana Menteri, dia kata lebih kurang untuk 10 juta rakyat kita. Tapi kalau ada yang dicir macam mana? Dan sepatutnya itu rakyat perlu disantuni. Dan setiap bantuan, sama ada ini bakul, makanan ke, apa-apa jenis bantuan lah. Sebab itu saya kata janji mesti dikota. Saya dapat kiriman daripada saudara Muhammad Shah. Dia kata sekarang ini isu yang dimainkan adalah isu diskriminasi berkaitan vaksin pula katanya. Jadi siapa yang lengkap 2 dos boleh bergerak. Yang baru 1 dos dikategorikan dengan kumpulan tidak ambil vaksin. Jadi nak membuat sebarang urusan di kaunter ataupun pejabat kerajaan juga susah. Ini satu masalah lagi. Rupanya pejabat kerajaan mesti dapat 2 dos vaksin. Kalau tidak, tak boleh. Ini menyukarkan pandangan daripada saudara Mak Shah yang dikirim pada saya. Sepatutnya untuk berurusan dengan pejabat-pejabat kerajaan tidak bolehlah kita letakkan syarat sebegitu. Carilah upaya yang lain, saudara. Sebab dulu masa UMNO menjadi pembangkang, macam-macam kita kata. Macam-macam kita bagi cadangan, bagi pandangan, sepatutnya buat begitu, sebab begini. Sekarang ni dah jadi kerajaan. Jalankanlah. Betul ada kalangan menteri itu bukan daripada UMNO, tetapi boleh dikatakan sekarang ni kerajaan Malaysia dipimpin Perdana Menteri ialah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Jadi sepatutnya warga UMNO kena bergerak. Kalau tak nanti apa sahaja masalah yang berlaku, orang akan palitkan kepada UMNO. Saudara, pandangan saudara Zainal Idris juga agak menyentuh perasaan saya bila dia kata beliau ingin bertanya kelayakan untuk mendapatkan bantuan BKC. Sebenarnya bantuan BKC ini tidak ada kelayakan. Bantuan COVID ni dia untuk semua. Seharusnya semua rakyat boleh dapat. Kerana dia kata dia dalam golongan B40. Tapi masih belum menerima bantuan. Jadi dia kata Perdana Menteri ini umum. Pumpang. Lebih 10 juta orang dapat. Tapi kenapa tak tuntas? Jadi sebab itu saya katakan yang boleh membantu adalah peringkat pimpinan. Bagi saya bercakap dengan warga UMNO. Inilah masa anda untuk menabur bakti. Buat kerja betul-betul. Ambil lah 2-3 hari. Mudah-mudahan besok hari Jumaat. Saudara. Yang kerja-kerja lah. Kalau tak kerja tu, bolehlah mulakan sekarang. Adakah mesyuarat cara maya ke di perangkat cawangan. Kumpul data semua. Kemudian diselesaikan satu persatu. Yang mana yang dapat, yang mana tak dapat. B40, B60. Jadi usia 50 ke atas, ada yang 60, ada 70. Ini masalah KWSP. Jadi jadikanlah cawangan UMNO ini sebagai pusat perantara antara rakyat dengan pimpinan kerajaan. Saya rasa kalau anda lakukan benda itu, rakyat akan berterima kasih. Sekarang ni saya nak bagi tahu terus terang, orang semakin lari daripada keyakinan terhadap pimpinan di peringkat UMNO sebab mereka melihat pemimpin UMNO ni nak kejar jawatan saja. Bukan untuk memberi khidmat bakti. Tak macam warga UMNO terdahulu. Ini dapatan saya. Siang tadi pun saya berbual dengan seorang teman saya di Alostar.
Dia adalah dulu satu sekolah lah dengan saya. Dia menjadi seorang insinyur. Ya, saudara, mantan insinyur di sebuah jabatan kerajaan. Dia kata tak sama dah, dia kata, Dok. Tak macam dulu. Dia kata, dulu kami, walaupun kami ini warga bangsa bukan keturunan Melayu, tapi kami cukup menghormati dan menyanjungi warga UMNO. Kenapa sekarang ni? Dia kata, rakyat dah mula berubah hati. Apatah lagi golongan-golongan anak muda. Sebab mereka, saya yakin, kerana mereka melihat bahawa UMNO itu tidak lagi dilihat sebagai jambatan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ini saya pulangkan kepada pihak pimpinan di peringkat cawangan-cawangan dan juga bahagian. Jangan anda bergelut untuk mendapat jawatan. Lepas dapat jawatan, sibuk mencari projek untuk diri sendiri. Sedangkan masalah rakyat tak dituntuti, tak disantuni. Ingat saudara, bahawa UMNO itu perjuangannya untuk rakyat. Kalau anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu, anda mengkhianati perjuangan. Jadi kalau anda mengkhianati perjuangan, anda tak layak jadi pemimpin. Jangan fikirkan sangat diri sendiri. Banyak lagi. Jadi sebab itu, kita harus mengurangkan politicking. Mengurangkan birokrasi. Sebab contohnya macam sekarang ni, bekalan harga ayam, telur naik mendadak. Sebab memanglah kita tahulah bukan daripada Menteri UMNO. Tetapi kita boleh menyalurkan masalah ini kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ia mempunyai pejabat di setiap daerah. Kita boleh buat laporan. Jadi memanglah kita tahu bahawa peniaga memberi alasan kenaikkan harga ayam ini kerana berlakunya pengurangan bekalan. Betul, tak ada masalah benda begitu. Tetapi tidak semestinya kerana kurang bekalan, maka harga itu dipertingkatkan lagi. Begitu juga kononnya peningkatan kos makanan ayam itu daripada jagung ataupun dedak dan sebagainya. Tetapi benda ini sebab saya katakan, bagaimana dengan Kementerian Pertanian? Sepatutnya pimpinan peringkat akar umbi laksanakan tugas berjumpa. Jangan malu. Saya hairan kenapa anda menjadi warga parti UMNO takut untuk berjumpa dengan orang. Tiket yang anda ada sebagai ketua pemuda cawangan ke ketua cawangan pun tak semestinya ketua pemuda bahagian. Tapi jangan buat menyebuk lah. Dapatkan data, hantar kepada bahagian. Jadi pimpinan di peringkat bahagian akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berwajib. Tapi mereka mesti ada kelengkapan yang lengkap, iaitu data-data yang jelas. Kalau soal bagaimana nak memberi bantuan, soal pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja, soal moratorium, begitu juga soal harga barangan di pasaran, bakul makanan. Saya dapat laporan bakul makanan ini hanya diberi kalangan kroni saja. Ini satu benda yang tidak adil. Saya lihat contohnya macam Ketua UMNO Bagan Lumut, Datuk Dr. Zamri. Ada gambar yang saya siap, tengok macam satu gudang. Dia siapkan beras apa semua untuk rakyat. Jadi peringkat pimpinan daripada cawangan, dia dah tahu dah. Satu kampung macam saya katakan semalam kemarin, paling tinggi pun adalah 5-60 buah rumah. Jadi ketua-ketua cawangan ni, kalaulah janganlah suruh rakyat datang ambil. Apalah salahnya? Sebab anda selalu berhubung dengan peringkat bahagian. Kalau di kampung anda tu ada 50 rumah, ambillah 50 kampik beras. Dan segregatekanlah 50 kampik beras, 50 minyak masak untuk kampung itu. Jangan orang kata macam tukul dengan pahat dengan penukul. Sekali ketuk baru masuk. Jangan. Kita laksanakan tugas kita. Saya melihat kalau ini dilakukan, ini tidak akan mendatangkan masalah untuk kita mencari teman-teman, untuk mencari pengaruh di peringkat parti kita. Jangan biarkan UMNO ini dilihat jijik oleh orang kerana pimpinannya hanya memikirkan soal diri sendiri saja. Jadi kita sekarang ni kadang-kadang saya melihat bahawa seolah-olah UMNO ni seperti sudah jatuh di tipe tangga. Bukan kerana parti itu, tapi kerana pimpinan. Saya terima banyak orang mengatakan UMNO begitu, UMNO begini. Saudara. Dan sebabnya, jadi yang keduanya, paling utama, jangan sesekali ada perasaan tindakan untuk membalas dendam. Mereka dah buat pada kita, jangan kita dendam mereka. Terpulanglah. Era selama dekat 3 tahun dipimpin oleh parti yang bukan UMNO. Memang kita ditekan. Jangan ada niat dalam hati nak balas dendam. Sekarang ini eranya Perdana Menteri daripada UMNO, dan UMNO harus membuka cawangan-cawangannya, gerakkan aktiviti. Bukan aktiviti hanya untuk memberi ceramah. Apa yang anda lakukan untuk di peringkat rakyat. Sebab inilah dari dulu lagi UMNO bertindak. Sebab itu mereka UMNO lebih dekat di hati rakyat.
Tetapi dalam keadaan sekarang ni, kalau kita buat tak tahu saja, letih lah. Dan pimpinan di bahagian pula tu, bila tengok di bawah tak bergerak, maka dia pun tak bergerak. Sedangkan dia ada dia punya. Kalau ketua puteri, salurkan melalui puteri bahagian. Kalau ketua puteri, kemudian diadakan pertemuan seminggu sekali. Jadi saudara awang mayan, aku tak percaya macam orang macam katak-katak ni. Lompat PBM, mereka nak buat UMNO baru. Nah itu urusan mereka. Dan kita pun dah jelas. Kita dah jelas. Saudara, kita tak usah pedulikan orang punya parti. Kita fikir diri kita. Kita lihat rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ini kita santuni. Jadi kalau kita dalam rumah, kita berjiran, tengok jiran kita dalam keadaan sukar, kita bantulah. Begitu juga peranan ahli-ahli UMNO. Jadi saya juga mengharapkan, ini saya nak tegur tingkat 38. Ibu pejabat UMNO, insyaAllah kalau ada rezeki besok kan nak pergi lah, nak tengok, nak jumpa dengan mereka. Sepatutnya dah keluar ke arahan dah. Di peringkat cawangan dah bergerak, jangan fikir bahagian. Peringkat cawangan, ahli dah bergerak. Sebab persiapan kita, saya menjangkakan bahawa paling tinggi pun dalam 7 bulan lagi lah rasanya, mungkin kita akan menghadapi pilihan raya umum. Jadi pimpinan, terutama sekali pimpinan pemuda, anda seharusnya berada di barisan hadapan, laksanakan tugas dan tanggungjawab serta kepercayaan rakyat. Jadi janganlah asyik berebut hendakkan jawatan saja. Ini bila musim pemilihan, tak ada pemilihan, nak adakan juga pemilihan. Tujuannya lain tak ada, nak kejar jawatan. Dapat jawatan, kerana mungkin anda ditaja oleh orang tertentu, mula cari projek. Itu bukan budaya UMNO. Memang saya tak nafikan ada kalangan pimpinan UMNO yang melakukan tugas yang begitu, yang ada tindakan begitu. Mereka inilah yang mencomotkan wajah kesucian, kemurnian perjuangan UMNO. Saudara Paipon, pejabat UMNO Kuala Pilah tutup tu. Ini satu hal lagi. Saya ingat perhubungan UMNO Negeri Sembilan kena lihat ni. Bagaimana boleh berlaku pejabat UMNO Kuala Pilah ditutup. Mungkinlah waktu itu kerana COVID apa semua, memanglah ditutup. Tapi sepatutnya, seharusnya ada seorang jagalah. Buatkan hotline dan sebagainya. Dan berurusan. Ini terima kasih saudara tadi yang beritahu bahawa pejabat UMNO Kuala Pilah. Saya akan salurkan persoalan ini kepada ibu pejabat UMNO. Ini saudara Aiman Man. Saya BRIM seperti masuk kerajaan PH basah, terus tak dapat hari ni. Bantuan COVID pun masih tak dapat lagi. Ini saudara Aiman. Sebab itu saya katakan sepatutnya saudara boleh berhubung dengan peringkat di cawangan dulu. Bila cawangan bawa ke bahagian, memanglah lewat sedikit lah, dia tak boleh dapat immediate on the spot saudara, tetapi mesti ada usaha. Sebabnya saudara Pak Long, maaf tu, dah darah daging ketua cawangan dan bahagian UMNO. Alah biasa, dikerang biasa. No, saya menyeru mereka harus berubah. Kalau mereka tidak berubah, kita akan rebah. Inilah yang saya katakan, kalau tak berubah akan rebah. Saudara, PRI 15 serentak dengan PRN Sarawak. April atau apa selepas raya puasa. Ini saudara Nizam Izam, itu saudara, ini spekulasi lah saudara. Saya pun menyangkakan lebih kurang begitulah. Sebab itu saya kata lebih kurang 7 bulan, 7-8 bulan lagi saudara. Dan hari ini banyak orang bercakap tentang usul undi kepercayaan dan sebagainya. Ini menurut mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, dia kata tak perlulah bawa usul undi kepercayaan. Dia kata sebab kalau benda itu berlaku, apakah kita akan merubah kerajaan lagi kalau tiada mendapat sokongan di kalangan majoriti ahli-ahli parlimen. Saya berkali-kali saya katakan bahawa dah ada modal 114. Jadi apa nak takut, bawa ajalah. Apa ada masalahnya? Apakah Tun Dr. Mahathir merasakan kalau dia adakan usul undi kepercayaan ini, bahawa akan kalah? Kalau itulah natijahnya, problem lah. Artinya ahli-ahli parlimen yang dulu tak ikhlas lah. Ini keadaannya sebab kita nak dilihat bahawa legitimacy ataupun keabsahan Perdana Menteri itu secara tuntas. Saya berkeyakinan bahawa ahli-ahli parlimen semua, mereka tak mau berubah. Kalau mereka tidak berubah, adalah undiannya. Apa ada masalah? Buat sajalah undian tu. Ini sebab saya tengok, saya sedih lah keadaan-keadaan yang begitu yang kita lihat. Sebab itu saya katakan, rakyat menuntut. Jadi tuntutan rakyat pertama-tama sekali,
dan sudah pun nampak sinarnya. Itu pertama sekali rakyat mahukan dikembalikan kebebasan mereka untuk bergerak tanpa terpasung lagi di rumah. Jadi pimpinan harus memikirkan. Dan sekarang ni alhamdulillah, menurut kenyataan tadi, mulai besok dah boleh bergerak. Retinya tidaklah lagi terpasung. Tetapi masih lagi dalam suasana tak boleh negeri ke negeri lagi. Cuma di wilayah persekutuan dengan Selangor. Kemudian kita harus berusaha. Kerajaan harus berusaha. Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan anggota kabinetnya dalam kena buat segera nak buat macam mana. Anda mengambil alih dalam keadaan suasana ekonomi yang begini, iaitu kembalikan semula ruang dagang untuk berniaga agar mereka yang tertutup rezekinya, yang tak dapat peluang untuk berniaga dan sebagainya, dapat berusaha untuk mencari pendapatan. Dah lebih 2 tahun. Bukan 1 hari tempohnya. Jadah waktu yang terkurung, yang tak boleh bekerja, yang tak boleh nak berniaga dah 2 tahun. Jadi bukan senang saudara untuk mengatasi ataupun untuk mendapat balik suasana yang sebegitu. Sebab itu kena dicari upaya. Sebab itu yang saya katakan, sekarang ni alhamdulillah ada bank pembangunan. Jadi mereka yang berniaga bolehlah berusaha dengan bank pembangunan. Tapi kalaulah ada bermasalah, balik kepada pimpinan di peringkat bahagian. Jadi saya menyeru ahli-ahli UMNO khususnya. Saya tak nak pusinglah parti-parti lain. Saya seru parti saya. Warga parti saya harus, inilah masa tak lama dalam 7 bulan ini. Dan kita harus menunaikan setiap janji yang kita lafazkan. Bahawa setiap warga berhak mendapat bantuan dengan tak ada siapa yang tercicir. Ya, ini mesti dilaksanakan secara tuntas. Saudara Adnan bin Rahim, UMNO dikotori oleh orang yang mahu jawatan untuk cari projek. Benar. Saya tak nafikan itu kenyataan yang benar. Tapi tidak semua. Ada yang ikhlas. Jadi mereka, warga kita yang ikhlas ini, sepatutnya orang beginilah yang harus dipertingkatkan sebagai pimpinan masa depan. Sebab itu saya berseru kepada pimpinan pemuda, pimpinan puteri. Mereka adalah pimpinan masa depan kita. Jangan terikut-ikut dengan perangai yang dah ada sekarang ni. Saya tak kata semua. Ada kalangan mereka yang cuba nak jadi warlord, yang menggunakan wang untuk mendapat jawatan. Bila dapat jawatan, tak ada kerja lain untuk menggandakan kekayaannya. Ini yang mengotori halaman rumah UMNO. Sepatutnya orang-orang begini harus diusaikan. Tak ada keperluan bagi kita lagi. Kemudian tuntutannya lagi adalah pengeluaran wang keperluan sebenar pekerja. Jadi kerajaan kena berusaha. Ini tuntutan rakyat. Bukan duit siapa pun, duit sendiri. Bukan duit kerajaan, tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Cuma kumpulan wang sebenar pekerja, wang yang terkumpul itu telah dilaborkan. Sebab itu saya katakan mula lalu, pihak berwajib perlu menyiasat orang yang menjaga, yang menjadi sebagai fund manager. Orang yang menjadi pengelola kepada wang-wang pelaburan dalam kumpulan sebenar pekerja. Ke mana dilaborkan? Kenapa boleh jadi begitu? Kenapa tak boleh dicairkan? Dan ini mesti disiasat secara tuntas. Mesti diwujudkan satu RCI. Kita dalam sekarang ni untuk masa-masa mendatang, kita harus mewujudkan banyak RCI. Siasatan. Sebab kita tak mau lagi dah. Cukuplah. Sahabat saya Datuk Syamuddin Yaakob berusaha bermati-matian untuk menyelesaikan masalah korupsi dan sebagainya. Kita mahu selesailah. Now kita masuk era selepas 2 Perdana Menteri yang bukan datang daripada UMNO yang mentadbir negara. Enough is enough. So now kita masuk sepatutnya dengan semangat baru dalam keadaan kita sebagai parti yang minoriti. Mudah-mudahan bila kita dapat jadi dominan nanti, lebih mudah untuk kita mentadbir supaya rakyat dapat lihat dalam keadaan kita yang minoriti ini pun kita sudah boleh menyantuni rakyat, apatah lagi kalau kita dalam keadaan yang mempunyai dominan. Supaya rakyat ada keyakinan. Saya khawatir sebab paling utama sekarang ni adalah anak-anak muda. Banyak culipan kata alah Datuk UMNO tu begitu, UMNO. Sebab mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat pentingnya parti UMNO ini diutamakan. Sebab mereka tidak berada dalam situasi waktu UMNO berjuang untuk membangunkan negara, berjuang untuk membina kehidupan rakyat, berjuang untuk memastikan kek ekonomi ini dapat dikongsi bersama oleh warga cinta damai dan warga negara kita. Jangan kita salahkan anak muda, saudara.
Ya saya harap peringkat pimpinan di bahagian, pimpinan-pimpinan, jangan kita salahkan. Anak muda ni lain tak ada. Asyik nak menyalahkan orang. Sebab kita telah memberikan mereka pengetahuan. Mereka ada ilmu. Jadi bila mereka berilmu, dan mereka dapat membezakan yang mana baik dan buruk. Dan bila mereka melihat ada kepincangan berlaku, dan mereka lah pemikiran yang kritikal. Kita harus menyantuni fikiran mereka. Saya kalau anak-anak muda bercakap, saya santuni. Kenapa mereka lari daripada asas perjuangan? Kenapa mereka kecewa? Sebab mereka melihat ibu bapa mereka dikecewakan. Tentulah ada rasa rebellious dalam dada dia. Kenapa mak bapa aku berjuang bersama-sama UMNO tapi terpisah? Orang sedia itu, dia juga kaya-kaya. Jadi mereka jadi bosan. Jadi bila keadaan begitu, ada pula offer daripada orang lain apa semua tu, maka mereka mudah terperdaya. Jadi jangan salahkan anak muda. Saya tak pernah menyalahkan anak muda yang berfikiran kritis. Tambah-tambah lagi bila mereka sekarang ni cukup berinformasi. Mereka sudah dapat membuat comparison atau buat perbandingan. Kalau di negeri Amerika macam ini, di England macam ini, di Australia macam ini. Kenapa Australia boleh begitu? Kenapa di Norway macam itu? Kenapa negara kita jadi begini? Rakyat kita tak ke mana-mana. Tapi kenapa? Bila timbul perasaan kenapa, maka timbullah macam-macam. Saudara Ustaz Pakar, pastikan kes Bistari Net diasiat. Bukan hanya Bistari Net. Saya tidak akan menuntut hanya untuk Bistari Net. Banyak lagi saya. Kita harus menuntut. Contoh saya kata tu. Contoh apa berlaku di Tenaga Nasional. Kena IPP. Berapa syarikat lagi yang masih membekalkan tenaga. Bagaimana kontrak mereka. Bagaimana di Sabah. Saya masih menuntut supaya Sabah diberi keutamaan. Sarawak diberi keutamaan dalam pembangunan asas. Sebab saya cukup sedih. Saya masih tengang-yang lagi waktu saya pergi ke Sabah. Masa musim pilihan raya di Sabah, pilihan raya kecil di Kimanis, tengang-yang dalam fikiran saya melihat getirnya kehidupan warga Sabah yang seolah-olah mereka dinafikan dengan arus pembangunan. Sedangkan bunyi Sabah menyumbang kepada hasil yang begitu besar, iaitu minyak. Tetapi pimpinan di Sabah kaya-kaya. Kenapa rakyat dia susah? Saya pergi ke Keningau, pergi tengok ke Lak Datu, pergi tengok ke Sempurna. Pimpinan kaya-kaya, kenapa rakyat yang susah? Ini masalahnya. Saudara, pergi ke Kota Kinabalu, sahabat saya ada kat sana, Musri Oli. Beliau terpaksalah buka kedai, buat kecil-kecilan tu. Saya melihat bahawa kadang-kadang saya ada satu kawasan, saya rasa teringat saya bagaimana saya berada di kawasan pedalaman Felda satu ketika dulu. Terpaksa tanah air hujan. Kenapa dalam keadaan sekarang ni kita dah masuk tahun milenial? Tahun-tahun di mana sepatutnya rakyat hidup senang lena. Negara kita ni tak ramai. Rakyat tak ramai, 32 juta je. Tapi kenapa pembangunan dapat dibangunkan sebagaimana yang dijanjikan untuk rakyat? Jadi sebab saya kata tuntutan rakyat perlu dipenuhi. Perhatian mesti diberi. Ya betul, sekarang ini kita mengalami sedikit hiccup ataupun sedikit gencatan dari segi ekonomi. Wang tak cukup, negara terpaksa meminjam dan sebagainya. Tetapi tidak boleh jadikan alasan. Tidak boleh jadikan alasan rakyat tabiah. Begitu juga di Sarawak. Masih lagi dia punya hubungan perantaraan untuk rakyat di kawasan-kawasan pedalaman. Terpaksa merentas sungai, nak pergi sekolah, terpaksa naik kolek, naik buat panjang tu. Tidak. Mereka terpaksa berjalan kaki. Ini sebagai saya satu kezaliman yang dilakukan pada rakyat. Bukan bumi Sarawak tidak menyumbang ekonomi. Kenapa rakyat diabaikan? Memang saya nampak sekarang ni alhamdulillah lah di bawah pimpinan Abang Jo sudah ada pergerakan macam-macam nak dibuat. Alhamdulillah. Sebab kena ingat negeri Sarawak besar. Tapi apa yang saya dapat laporan dari Sabah, nampak gaya warga Sabah masih lagi seolah mereka tak nampak apa pun. Tidak ada perubahan. Ini keadaan saudara. Dari segi saya menyuarakan perasaan rakyat. Saya menyuarakan isi hati rakyat yang saya lihat bahawa keadaan sekarang mereka dinafikan. Jangan ada sebarang penafian. Anda berada di anjung kuasa sepatutnya untuk berkhidmat untuk rakyat. Bukan untuk mengisi tembuluk anda semua. Masing-masing ada kementerian. Sehingga saat ini, hari ini dah masuk hari Jumaat. Dah seminggu. Saya tak dengar lagi tentang dasar luar kita. Menteri luar kita dah buat apa? Di Laut Cina Selatan sini kita menggerunkan, saya dapat laporan macam-macam.
Tak tahulah saya nak cerita benda ni, tak boleh lah sebab ini melibatkan antara kuasa besar. Jadi kita tak mahu bahawa Laut Cina Selatan itu dijadikan battlefield ataupun tempat untuk perlumbaan senjata kuasa-kuasa besar. Jadi sepatutnya Menteri Luar dah pula pun membuat satu tindakan bagaimana mengadakan hubungan diplomasi. Sama ada diplomasi dengan Great Britain, England, dengan Amerika, dengan China. Kalau anda nak bergaduh pun janganlah di laman kami. Jadi kami adalah warga cinta damai, kami tak mahu benda-benda begini. Jadi sepatutnya ini tugas Menteri Luar. Duduklah minum kopi dengan Menteri Luar dengan China. Bukan the big brother ya, duduk minum kopi dengan Menteri Luar. Macam mana keadaan China gini kalau boleh. You nak belah lain, ambil lah Pasifik. Laut Pasifik itu bukan laut kita. Tapi kawasan, sebab kalau bila berlaku pertempuran dan sebagainya, kalau mereka menggunakan senjata nuklear sebagainya, jadi akhirnya air kita ni akan tercemar. Air Laut Cina Selatan ni tercemar. Bila air itu tercemar, rakyat di Terengganu, rakyat di Kelantan, rakyat di sebahagian daripada Johor dan Pahang ni juga akan mengalaminya. Ikan-ikannya, hasil lautnya dan sebagainya. Yang ini keadaan, dan kita juga mempunyai banyak telaga-telaga minyak di Laut Cina Selatan. Jadi kita harus menjaga kita punya kepentingan ekonomi kita. So, jadi Menteri Luar lah kena pergi berbincang. Jangan, kita tak mahu ada perbalahan. Sebab kita warga cinta damai. Begitu juga saya lihat sekarang ni, okey, Menteri Pertanian. Belum ada pengumuman lagi tentang kedudukan makanan cukup ke tak cukup. Bagaimana kedudukan pertanian kita dari segi peternakan? Masih lagi ke ikan-ikan cukup tak cukup? Bagaimana dengan nelayan-nelayan kita? Ada kelas legenda kah? Adakah nelayan kita telah pun diberi segala janji dulu, ada subsidi minyak dan sebagainya? Ini kena diteruskan. Hari ini orang tak akan kata bahawa ini kerajaan campuran. Orang akan kata UMNO sebab Perdana Menteri datang daripada UMNO. Betul, menteri ni bukan menteri UMNO. Tapi kita warga kena kesuarakan. Dan inilah keadaan masalah yang kita hadapi. Sebab itu saya nak santun sikit kenyataan yang Muhammad Datuk Zahid Hamidi, dia kata beliau punya banyak pertanyaan. Bahkan dia kata sempat juga membaca pelbagai komen bertanya mengenai apakah pendirian UMNO dalam pembentukan jemaah menteri dan pelantikan mantan Perdana Menteri sebagai pengurusi Majlis Pemilihan Negara yang bertaraf menteri. Dia kata parti UMNO telah buat pendirian, kita menyokong pelantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi ini bermakna kita menyerahkan pelaksanaan atas kebijaksanaan beliau sebagai Perdana Menteri. Kita tak akan campur. Memang dari dulu pun UMNO kalau seseorang dah lantik sebagai Perdana Menteri, kita tak campur, cuma kita bagi pandangan dan sebagainya. Jadi pendirian parti ini juga bolehlah ditakwilkan katanya bahawa Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan ini mempunyai kuasa-kuasa perlembagaan dan sehubungan dengan itu menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan kerajaan dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengulangi kesilapan-kesilapan kerajaan terdahulu. Jadi beliau juga berseru supaya warga UMNO sentiasa peka dan berusaha untuk menggambarkan bahawa kerajaan hari ini memanglah kerajaan UMNO nak membantu rakyat. Kerana UMNO konsisten dalam pendiriannya. Itu kata kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri dan bagi pihak parti, dia kata saya akan memastikan kita akan terus menjadi mata, telinga dan suara rakyat dalam menyentuh soal-soal kesejahteraan mereka dan kemakmuran negara. Ini kenyataan Presiden anda. Warga UMNO, wake up please. Your Presiden anda dah bercakap. Jadi untuk memastikan kesejahteraan rakyat, jangan anda abaikan. Jadi kerana inilah semangat dan prinsip demokrasi yang wajar kita suburkan. Itu kenyataan daripada Presiden. Kerajaan ada berperanan dan tanggungjawabnya dalam memenuhi keperluan rakyat. Parti pula akan berperanan sebagai kuasa pengimbang yang sentiasa bergerak senafas dengan rakyat. Sedangkan kena ingat itu kenyataan daripada Presiden UMNO ini jelas. Cuma saya heran pimpinan Perikatan Akar Umbi kadang-kadang kita dengar begitu saja. Tidak mau terlibat sama. Jadi dalam keadaan begitu saya tak mau santun lah, yang lain mungkin malam besok saya akan bercakap. Tetapi sebagaimana kenyataan daripada Tok Mat, saya agak senang hatilah saya sebenarnya. Saya berbesar hati mempunyai seorang timbalan Presiden seperti Datuk Mak Hassan bila dia kata dia dah jelas. Cuma sekarang ni dia nak tanya bagaimana pendirian pimpinan PAS dalam kita nak menghadapi musim pilihan raya akan datang.
hubungan kita dengan PPBM jangan dipersoal. Dah tak ada dah. No way. No turning back. Kita tidak akan berpaling lagi. Cukup dah sudah. Jadi sekarang ni kita akan hadapi di depan. Kalau pimpinan PAS pula masih lagi nak bersama dengan PBN, silakanlah. Jadi jangan jadikan Muafakat Nasional ini sebagai perisai untuk orang lain. Jadi bagi kita menantu ni. Kita UMNO sikap kita terbuka. Tapi kita dah tahu. Kita dah tahu kalau itu musuh. Buat apa nak kawan lagi? Sudahlah. Tak payah nak komen lah. Sampah lah. Tak nak dia dengar keluar lah. Saudara Muzammar Ramli. Tak apalah. Mereka nak komen tak apalah. Saudara. Tak ada masalah. Cuma saya dah cakap. Kalau nak komen jangan maki Amon. Jadi Poyo UMNO gagal, lentik si gagal. Saya dah cakap saudara, jangan kita maki Amon. Memanglah sekarang ni, ini masa peralihan. Presiden UMNO pun tak nak ganggu Perdana Menteri. Perdana Menteri laksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai mata dan telinga rakyat. Dan kita salurkan supaya untuk kepentingan rakyat. Matlamatnya lain tak ada. Untuk kepentingan rakyat. Saya cuma hairannya saya tu masih lagi ada lagi perangai puak-puak ni yang masih meletakkan kepentingan diri mereka. Kerana mereka merasakan bahawa dalam pilihan raya akan datang, mereka tidak ada. Sebab itu saya berkali-kali menyatakan kepada Presiden, inilah masanya untuk UMNO melakukan satu islah kepimpinan. Satu reform kepimpinan supaya kita ambil lah mereka yang benar-benar bersih. Kalau boleh kalangan anak-anak muda. Tapi nak tukar semua anak muda pun tak boleh juga, saudara. Jadi nanti sukar. Sebab kita perlukan pengalaman. Jadi ada kawasan-kawasan tu mesti ada di salin selia. Kalau wakil-wakil rakyat yang dah lama tu yang perlu tukar-tukar lah. Sebab itu saya juga bersetuju dengan pandangan Datuk Asni, Menteri Besar Johor. Dia kata kita tetap bertanding di bawah tiket Barisan Nasional. Kita tak mau lagi dengan orang lain dah. Cukup dah. Tetapi dalam waktu yang sama, anak-anak muda ini perlu disantuni. Anak-anak muda ni bukan pemuda UMNO saja. Anak muda terdiri juga daripada wanita. Ada wanita-wanita UMNO yang ada kelayakan. Daripada peguam lah, doktornya, insinyur, ramai. Jadi mereka-mereka inilah yang sepatutnya diberi peluang untuk bersama berada dalam kerajaan yang akan datang. Saya berkeyakinan, siang tadi saya berbual dengan seorang teman. Dia menyatakan kepada saya, dia kata dia cukup sedih melihat nasib masa depan UMNO kalau pimpinan masih lagi tak ubah perangai. Memang malam besok saya nak baloi lagi. Malam besok saya akan nak melakukan islah sebenarnya. Tapi saya harap kita kena berlapang dada lah. Sebab itu saya rasa rasa ni saya berhasrat nak pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Saya nak bertanya what they have done dalam menghadapi yang ke depan. Soal pembicaraan. Sebab itu saya agak kecewa bila banyak pihak menggunakan isu-isu mahkamah ini untuk menyerang pribadi Presiden UMNO, pribadi mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib. Sedangkan mereka masih lagi menyantu untuk rakyat. Saya selalu katakan bahawa politik is satu hal. Soal mahkamah satu hal. Kita tak mahu lagi. Cukuplah negara kita ni. Sebab saya tengok baca tadi daripada kenyataan daripada Tun Musa Hitam. Dia kata sekarang ni dia amat memalukan keadaannya sekarang ni. Sebab Malaysian politics is no longer about philosophy. Ini kenyataan Tun Musa Hitam, mantan Timbalan Perdana Menteri. Kata Tun Musa Hitam, Malaysia politics is no longer about philosophy or ideologies and instead has become a joke with a large number of political defectors. Artinya, politik hari ini di negara kita ni tidak lagi memperlihatkan ataupun mengutamakan soal ideologi kepentingan rakyat ataupun falsafah kehidupan. Tidak lagi. Apa yang ada adalah satu jenaka yang dilakonkan oleh para badut. Mereka ini yang meletakkan kepentingan mereka. Mereka menjahanamkan imej politik negara kita ini. Kerana kepentingan lain tak ada. Adalah untuk mengisi yang saya katakan tembolok mereka. Nak jadi kaya raya. Dan akhirnya mereka sanggup untuk menjadi seorang pimpinan yang korup. Mereka sanggup melakukan kepelbagaian tindakan politik yang tak sewajarnya. Sebab itu saya menyokong usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Syahmuddin Yaakob daripada kumpulan Karang Kraft. Beliau sudah pun mengumpul begitu ramai. Kabarnya lebih kurang dalam 400 ke 500 NGO
bersama-sama dengan beliau untuk kita membentras di masa depan hari ini tentang sebarang kegiatan korupsi. Memanglah korupsi ini ataupun ini rasuah ini adalah satu, dulu kita takut dengan dadah perosak bangsa. Sekarang ni korupsi juga merosakkan bangsa. Sebab itu di negara China, kalau orang yang didapati terjebak dalam korupsi, dia lain tak ada. Hukuman di negara China, kalau jelas you melakukan jenayah korupsi, adalah dia tak peduli bangsa-bangsa bersatu nak bising ke, dia bukan negara yang tertakluk pada United Nations, dia punya hukuman. Bye-bye lah. Jadi ini untuk jadi pengajaran dan kita harus memerangi demi lestari kehidupan rakyat. Wang negara begitu banyak habis tak pasal-pasal, tak menentu. Dan lebih yang menyakitkan hati kita, setengah pimpinan pula tu, ada wang mereka, dia tak simpan dalam negara. Takut akan dikejar oleh agensi-agensi lembaga hasil dalam negeri. Mereka menyimpan wang di luar negara. Jadi tempat mereka simpan antaranya negara Singapura. Sebab itu ekonomi Singapura berkembang walaupun dia tak ada kilang. Sebab wang banyak di Singapura. Kalau dibuat kajian, sepatutnya Bank Negara, Menteri Kewangan harus memikirkan bagaimana cara kitanya untuk menyiasat. Dulu, zaman saya menjadi wartawan dulu, pusat penyimpanan wang bank-bank dulu yang orang kata ni bank di Switzerland. Oh, itu Swiss Bank. Wah, ini memanglah dia punya kerahsiaan. Orang tak dapat tahu berapa banyak wang disimpan. Dulu zaman saya jadi wartawan dulu lah. Dan sekarang ni peralihan itu dah tak ada lagi dah. Dah beralih ke negara-negara lain. Dah ada Cayman Island lah, ada di sebab kita pun ada bank pesisir. Ada bank pesisir Labuan, ada bank pesisir di Langkawi, Singapura. Dalam keadaan-keadaan begini sepatutnya kena dikaji juga elemen bagaimana wang-wang ini yang dibawa keluar negara. Kalau terbukti milik pimpinan negara kita ni, maka wang tu kena dibawa balik. Kenapa kita harus menyuburkan ekonomi orang? Saudara Zul, memang hukuman begitulah. Jadi bagi saya melihat bahawa pimpinan kalau mereka menyimpan wang di luar negara, mereka adalah khianat pada negara kita. Khianat. Kerana you simpan duit di Singapura, bank Singapura yang kaya raya. You simpan duit dekat Hong Kong, bank di Hong Kong kaya raya. Sebab itu negara China marah sangat kalau pimpinannya menyimpan wang di Hong Kong. Dia kejarnya. Sebab dia kata bahawa patutnya wang negara itu mestilah dibelanjakan untuk pembangunan negara kita. Dan kan sepatutnya pimpinan di Sabah, di Sarawak, betul mereka berusaha meniaga. Meniagalah. Bukan kita nak lihat warga kita jadi miskin. Sebab itu saya katakan berkali-kali saya dah cakap, impian almarhum Tun Razak, dia mahu supaya rakyat kita ini boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua kaum. Dan kek ekonomi yang kaya raya milik negara kita ini dapat dirasai oleh semua orang. Dalam melalui dasar ekonomi, bukannya dasar perswastaan yang hanya untuk orang-orang tertentu. Ini keadaannya sepatutnya kita harus menghentikan semua aktiviti-aktiviti yang menafikan. Sepatutnya rakyat kita hidup harmonis, hidup dengan penuh kemewahan. Rakyat tak ramai, hasil buminya tinggi. Tapi kenapa kita masih lagi berada dalam kemiskinan? Kenapa rakyat kita, warga kita masih lagi menjadi pengemis di bumi sendiri? Terpaksa naikkan bendera putih. Apabila berlaku pandemik, bila ekonomi begini, terpaksa meminta-minta. Nak tunggu bakul makanan lah. Dan isu cerita bakul makanan ini tersebar ke seluruh dunia. Seolah-olah kita ni begitulah. Sedangkan kalau saya lihat, macam di Jerman, dia terus bagi rakyat dia. Okey, lockdown. Total lockdown, satu orang dapat sebulan 1,600. Mana ada IC-nya, rakyat Jerman dapat. Ini kita ni nak bagi ni pun masih lagi orang kata bertolok-tolok. Masih lagi dapat, oh ni dapat, oh ni tak dapat. Masih pula ada lagi birokrasinya. Jadi kita tak tuntas. Nak bagi bantuan, beri bantuan sepenuhnya. Jangan ada birokrasi yang ketat. Rakyat kita. Ini saya cakap terus terang, dah masuk tahun kedua, kononnya ada macam-macam bantuan. Saya sendiri sekupang pun tak dapat. Ini saya cakap terus terang. Tapi saya tidaklah, kerana orang kata nampak penting diri. Tidak, bagi saya, inilah gambarannya. Sepatutnya semua orang tidak boleh dinafikan untuk mendapat apa saja peruntukan yang disediakan oleh kerajaan yang diambil daripada kantong negara.
Ini ambil daripada kantong negara berbilion-bilion, bukan sekupang, bukan 2 kupang, bukan 100 juta, tidak, berbilion. Tapi bilion ringgit itu sampai ke mana? Ke mana wang itu disalurkan? Siapa mereka yang melaksanakan penyelarasan agar bantuan ini dapat dinikmati oleh rakyat sepenuhnya? Jadi ini keadaannya. Dan akhirnya rakyat, saya satu je yang saya khawatir. Sebab apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan, rakyat akan meletakkan ini salah UMNO. Saudara, selama 3 tahun yang dahulu, Kerajaan Pakatan Harapan ke Kerajaan Perikatan Nasional ke, itu bagi rakyat biasa ni dia mengatakan ini salah UMNO lah. UMNO yang salah. Jadi sekarang ni kerana UMNO itu Perdana Menteri, kena diperbetulkan persepsi ini. Dan kita harus melaksanakan tugas tanggungjawab kita dami untuk rakyat. Tiada lain dan tidak bukan, hanyalah semata-mata untuk rakyat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.